Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Zalif Rahman Zulkifli akan menerangkan kepada anda cara-cara untuk mengambil wudu dengan sempurna. Okey, terdapat 6 rukun wudu, iaitu niat, kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan hingga ke siku, yang keempat membasuh rambut, yang kelima membasuh kedua kaki hingga ke dahi, dan yang keenam keping. Terdapat 4 anggota wajib membasuh ketika mencapai wudu. Yang pertama muka, yang kedua kedua tangan hingga ke siku, yang ketiga sebahagian rambut, yang terakhir sekali kedua kaki hingga ke dahi. Sekarang saya akan menerangkan kepada anda niat sebelum mengambil wudu dan selepas dan bacaan doa selepas mengambil wudu. Niat sebelum mengambil wudu adalah nawaitu wudu'an lillahi ta'ala, iaitu sahaja aku mengambil wudu kepada Allah Ta'ala, dan bacaan doa selepas mengambil wudu adalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadis shalihin. Okey, seterusnya saya akan menunjukkan cara-cara mengambil wudu dengan sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Amin. Okey, sekarang saya akan memberitahu kepada anda semua cara-cara untuk menjalankan solat jenazah. Tapi sebelum itu kita akan memberikan sedikit penerangan mengenai solat jenazah, rukun solat jenazah, niat solat jenazah, dan cara mengerjakan solat jenazah dan doa selepas solat jenazah. Okey, rukun solat jenazah ada 7 rukun dalam solat jenazah ini. Yang pertama niat, yang kedua berdiri tegak, kerana solat jenazah ini tiada rukuk ataupun sujud, dan juga tiada azan dan iqamah sebelum melakukan solat jenazah. Yang ketiga takbiratul ihram, takbir 4 kali termasuk takbiratul ihram. Yang keempat membaca al-Fatihah selepas takbir yang pertama. Yang kelima selawat kepada Nabi Muhammad SAW selepas takbir kedua. Yang keenam berdoa untuk jenazah selepas takbir ketiga. Dan yang ketujuh memberi salam selepas takbir keempat. Okey, seterusnya niat solat jenazah. Lafaz niat solat jenazah bagi lelaki
adalah yusalli ala hadzal mayyit arba'a takbiratin fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala, iaitu sahaja aku solat ke atas jenazah lelaki ini 4 kali takbir fardu kifayah menjadi makmum kerana Allah Ta'ala. Dan kalau jenazah itu adalah jenazah perempuan adalah yusalli ala hadzal mayyitati arba'a takbiratin fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala, iaitu sahaja aku solat ke atas jenazah perempuan ini 4 kali takbir fardu kifayah jadi makmum kerana Allah Ta'ala. Okay, seterusnya kita akan menerangkan mengenai cara untuk mengerjakan solat jenazah. Yang pertama, mulakan dengan takbiratul ihram beserta niat. Kemudian selepas takbir yang pertama, kita akan membaca surah Al-Fatihah. Kemudian kita akan angkat takbir yang kedua. Selepas takbir kedua, kita akan baca selawat ke atas Rasulullah SAW, iaitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu seterusnya, selepas selawat kita akan angkat takbir yang ketiga. Dan selepas takbir yang ketiga, kita akan baca doa untuk jenazah, iaitu Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu untuk jenazah lelaki. Manakala untuk jenazah perempuan adalah Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afiha wa'fu anha. Kemudian kita akan angkat takbir yang terakhir, iaitu selepas takbir keempat kita akan baca doa iaitu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kemudian kita akan memberi salam. Seterusnya doa selepas solat jenazah. Doa selepas solat jenazah iaitu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma bihaqqi Muhammadin wa ala Muhammadin ala tu'adhiba hadzal mayyit. Allahumma ja'al qabrahu rawdatun min riyadil jannati wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma bihaqqi Muhammad wa ala Muhammad ala tu'adhiba hadzal mayyit. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini pula saya akan menerangkan pengenalan berkenaan tayamum dan cara-cara melakukan tayamum. Tayamum bermaksud menyapu debu bermuka dari tangan hingga ke siku. Tayamum dari segi syarak ialah menggunakan debu yang suci demi menggantikan wuduk dan mandi junub. Ada antara syarat-syarat tayamum ialah yang pertama, sudah masuk waktu solat. Yang kedua, tidak dapat menjumpai air walaupun telah berusaha mencarinya di mana-mana tempat. Yang ketiga, menggunakan debu yang suci. Yang keempat, berhalangan menggunakan air
disebabkan sakit. Yang kelima, suci daripada najis. Antara rukun tayamum adalah yang pertama, niat. Dengan berniat awal itu tayamum istibahati pada solati lillahi ta'ala, yang bermaksud saja aku bertayamum demi untuk menunaikan solat fardu kerana Allah Ta'ala. Yang kedua, mengusap muka dan dua telapak tangan sampai ke siku, cukup sekali dengan menggunakan debu yang suci. Yang ketiga, meratakan debu yang suci itu pada seluruh anggota tayamum, iaitu muka dan kedua-dua belah tangan. Yang terakhir sekali, membuatnya secara tertib. Okay. Saya akan menunjukkan demonstrasi bagaimana melakukan tayamum. Bagaimana pada part kali ini saya tidak dapat menjumpai pasir ataupun debu yang suci. So saya hanya memakai bedak saja. Tetapi dalam hukum, bedak tidak boleh digunakan sebagai alat ganti air wuduk, ataupun tidak boleh digunakan sebagai benda ataupun benda suci, iaitu tayamum lah. So yang pertama, kita harus berniat. Awal itu tayamum istibahati pada solati lillahi ta'ala. Yang kedua, kita harus meletakkan tapak tangan, kedua belah tangan, tapak tangan di atas permukaan dan menepuk bagi lepas tu pada sebelah tangan kiri pula. Yang ketiga, dan berakhirlah demonstrasi bagaimana untuk bertayamum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kesempatan ini saya ingin berikan sedikit tazkirah ringkas berkenaan bagaimana kita ingin dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menerusi tazkirah ringkas ini, kita telah mengetahui bahawasanya rahmat Tuhan itu adalah amat luas dan tidak terjangkau oleh akal fikiran kita dan tidak terhitung banyaknya. Maka pada kesempatan ini, izinkan saya mengajak seluruh para pendengar untuk meneroka cara-cara mendapatkan rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita. Salah satu caranya adalah berbuat baik dan berlaku ihsan terhadap seluruh umat manusia maupun orang kafir. Sebagai hamba Allah yang dikasihi, kita harus berbuat baik kepada seluruh umat manusia yang berada di muka bumi ini dengan memberi layanan yang baik dan tidak perlu berbuat jahat. Dan bukan saja pada manusia, kita juga harus berlaku ihsan terhadap binatang dan tidak menyeksa binatang yang ada di muka bumi ini. Para pendengar sekalian, manusia yang menyayangi saudaranya pasti akan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, orang yang tidak mengasihi pasti tidak akan dikasihi olehnya. Pernah terdapat seorang sahabat Nabi yang mempunyai 10 orang anak, tetapi tidak pernah sedikit pun mencium anak-anaknya. Lalu Nabi SAW bersabda, sesiapa yang tidak mengasihi orang lain, maka dia juga tidak akan dikasihi oleh orang lain. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Mengasihi anak yatim juga adalah merupakan sifat yang amat
dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah menjadi kewajipan kita umat Islam untuk mengasihi dan memuliakan serta menjaga kebajikan mereka. Anak-anak yatim ini perlu diberikan kebajikan kepada mereka kerana mereka tidak mempunyai ibu ataupun bapa untuk menjaga mereka. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang bertanggungjawab menguruskan anak yatim baik dari keluarga sendiri atau tidak, maka aku dan dia seperti dua jari ini di syurga kelak. Dan baginda memberi isyarat dengan merapatkan jari telunjuk dan jari telengah, artinya berdekatan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Selain itu, berbuat baik serta berlaku ihsan kepada haiwan juga merupakan suatu sifat yang perlu disemai dalam diri hidup kita. Benar, memelihara haiwan ini memang amat dianjurkan dalam Islam, tetapi pemiliknya mestilah menjaga hak-hak yang sepatutnya diberikan kepada haiwan peliharaannya. Kadang kita mempunyai haiwan peliharaan tetapi kita tidak menyediakan makanan haiwan peliharaan kita. Janganlah berbuat sedemikian wahai para pendengar, kerana perkara itu akan dirmurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ia berniat atau ia merupakan satu siksaan kepada haiwan peliharaan kita. Contohnya, kita pulang ke kampung halaman dan tidak meletakkan makanan kucing di dalam sangkar haiwan peliharaan kita, iaitu kucing. Maka sekiranya kucing itu berasa kelaparan dan tidak menemui jalan keluar daripada sangkar untuk mencari makanan, maka berdosalah kita terhadap binatang itu. Dan disebabkanlah itu, kita perlu memberi makan dan minum kepada mereka dengan secukupnya. Jagalah kebajikan haiwan-haiwan peliharaan kita dengan baik agar haiwan tersebut dapat meneruskan kelangsungan hidupnya dengan baik. Pernah disebutkan dalam hadis bahawa ada pemilik haiwan yang disiksa kerana tidak memberi hak yang sepatutnya kepada hak haiwan peliharaannya. Nabi SAW bersabda yang bermaksud, ada seorang wanita yang diseksa kerana seekor kucing yang dikurungnya sehingga mati. Wanita itu lalu masuk ke dalam neraka kerana kucing tersebut dikurungnya tanpa diberikan makan atau minuman dan tidak boleh dibiarkannya bebas sehingga dia dapat memakan serangga tanah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Demikianlah tazkirah ringkas dan beberapa contoh mudah tentang cara kita bersifat belas kasihan kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini. Oleh kerana itu, kita pasti akan dikasihi oleh Allah dan seluruh penduduk yang ada di langit jika memiliki sifat rahmat dan ihsan kepada seluruh makhluknya. Mudah-mudahan ia menjadi salah satu sebab ataupun asbab untuk kita mendapat 99 lagi rahmatnya di hari akhirat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.